ni Kak Muaz, betul ke kita boleh bersenam ketika time puasa ni? Okey, saya rasa boleh. Cuma sekarang ni saya masih lagi sangsi lah mengenai waktu yang sesuai untuk kita nak bersenam. Sebab bersenam ni kalau biasanya mungkin pagi dan juga petang kalau normal. Cuma dalam bulan puasa ni kita tahu kita tak boleh makan pada siang hari kan. Cuma adakah waktu sebelum nak berbuka tu ada orang kata bagus untuk nak bersenam? Sebab ada tinggal beberapa, mungkin setengah jam sebelum nak berbuka. Boleh. Ada orang kata lepas sahur tu adalah waktu yang paling sesuai untuk nak bersenam. Kan? Okey, saya dah jot down dah segala soalan awak. Mari kita jemput tetamu kita pada hari ini untuk jawab soalan awak. Okey, sebab itulah sekarang ni kita ada Dr. Ahmad Mahyudin bersama dengan kita di talian. Dr. Ahmad ni merupakan pakar perunding dan juga ketua Jabatan Ortopedik Hospital Kemaman dan juga ahli Medical Mythbusters Malaysia M3. Hello Doktor. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor yang bersama dengan kita yang berada di Kemaman Terengganu. Jadi doktor, persoalannya adakah kita masih boleh beriadah semasa berpuasa? Itu yang menjadi persoalan sampai ada yang sebelum ni bersukan sampai stop lah sebab takut. Boleh ke tak boleh ke, okey ke tak okey? Terima kasih banyak. Sebelum saya jawab ni, saya nak ucap terima kasih kepada Bora Kopitiam lah sebab jemput saya ke sini. Sebab untuk perkongsian ni amat penting topik ni. Sebelum tu disclaimer sikit lah, saya bukannya pakar bahagian bersukan ya, tapi saya pakar ortopedik. Di mana saya banyak juga dan saya juga selalu bersukan lah, selalu jogging. So saya sendiri nampak banyak juga kecederaan semasa bersukan lah. So saya ada minat mengenai perkara ni, so saya nak berkongsi lah ya. Okey, so persoalan tadi, boleh ke tidak kita bersenam ya? Jadi pastinya memang boleh bersenam. Sebab bersenam memang penting ya. Memang penting untuk dapatkan kesihatan dari segi jantung kita, badan kita secara keseluruhan. Memang penting sangat. Jadi adakah Ramadan ni patut berhentikan kita, menghalang kita dari bersenam? Pastinya tidak. Ya, pastinya tidak. Jadi persoalannya bila waktu yang paling sesuai kita nak bersenam kan? Sebab apa? Kata kunci di sini ialah bila kita berpuasa, kita tak makan, kita tak minum. Jadi risiko dia ialah dehydration. Ya. Dehydration tu maksudnya kita kurang air dalam badan kita. Jadi kurang air dalam badan ni bahaya. Ya. Antara simptom kurang air dalam badan ni, kita jadi dahaga kan. Iaitu biasa kan. Kering bibir, jadi rasa pening kepala. Tu peringkat awal puasa dulu. 1-2 hari yang pertama tu pening kepala, letih. Cuma kita kena hati-hati sebab apa? Bila kita ada dehydration yang melampau, kadang-kadang kalau yang bahagian yang teruknya boleh jadi cramp. Otot kita boleh cramp. Yang tu jangan sampai tahap macam tu lah. Dan jantung kita boleh jadi degup laju. Yang tu memang bahaya. Yang nak elak ni, yang saya nak cerita ni dulu, baru boleh cerita pasal riadah. Kita nanti tak tahu. Jadi kunci dia dehydration. Jadi untuk elakkan dehydration ni, bila kita riadah, kita berpeluh kan. Bila berpeluh, kita kurang air. Jadi dehydration. Jadi cadangan saya di sini, bila kita riadah tu boleh macam tadi Syahmi ya, siapa nama saudara tadi? Sean. Hanif Sean. Sean. Wah, Sean eh. Okey, jadi kita kena riadah tu, cadangan saya sebelum kita berbuka, mungkin 1 jam atau setengah jam sebelum berbuka, selepas berbuka atau sebelum bersahur. Sebab apa? Ni semua nak kaitkan di mana kita boleh rehydrate balik badan kita. Bila kita contohnya kita sejam sebelum berbuka tu kita bersenam beriadah kan. Lepas kita beriadah tu kita boleh minum balik air. Kita boleh rehydrate balik badan kita. Penting. Kalau kita dah berbuka tak ada masalah, kita boleh makan minum. Betul. Dan sahur pun, sebelum sahur kita boleh beriadah dan boleh makan dan minum masa sahur. Cuma jaranglah orang nak beriadah masa sahur pukul 3 pagi tu kan. Macam itulah. So itulah jawapan dia. Okey. Doktor, tadi yang tu berkaitan dengan minuman. Kekalkan, keep us hydrated. Pastikan kita cukup air. Tapi macam mana pula dengan makanan? Makanan apakah yang doktor sarankan kita makan supaya kita kekal bertenaga apabila time-time puasa ni dan juga kita boleh orang kata macam teruskan beriadah dan bersukan? Bagus soalan tu. Kita bukan minum je kan, kita makan sekali. Okey. Jadi bila kita cakap pasal makanan ni, kita ada piramid makanan kan. Kita ada piramid makanan. Ada kelas-kelas makanan. Kita
kita ada karbohidrat kan, kita ada protein, kita ada serat, ada buah-buahan semua tu. Jadi macam mana cara yang terbaik. Satu lagi, saya bukan pakar pemakanan tapi alhamdulillah saya minat ni, so kita baca, kita belajar kan, kita tanya kawan-kawan saya dalam Mythbusters, dalam MedFitMind pun ada pakar pemakanan. Jadi kita bincang berkenaan perkara ni ya, untuk elakkan rasa lapar yang melampau, dan insyaAllah tenaga berterusan sepanjang hari tu ya, tahan sampai berbuka. Yang dicadangkan ialah kita makan karbohidrat kompleks. Maksudnya apa contoh karbohidrat kompleks ni? Contohnya beras ya, beras perang, barley, roti, apa lagi? Beras basmati. Kenapa? Sebab apa? Oats pun boleh ya, oats, barley. Sebab apa? Sebab bila kita makan karbohidrat kompleks ni, dia punya release tenaga tu perlahan. Dia perlahan. Dia tak cepat. Maksudnya dia akan secara perlahan dia jadi glukos tu bekalan tenaga tu berterusan dalam badan kita. Pastinya yalah, tak adalah dia sampai asar, tak ada. Maksudnya sampai tengah hari tu insya-Allah masih okey lagi. Steady lah. Jadi steady. Tapi jangan lupa jangan makan nasi saja. Sayur kena makan kan, buah kena makan juga, protein kena ada ikan, ayam, maksudnya kena seimbang. Balance lah, kena balance. Seimbang, betul tu. Ini minyak pun kita kalau boleh kurang-kurangkan juga doktor pengambilan minyak yang berlebihan ni. Betul. Ada beberapa isu, contohnya macam sakit gastrik contohnya. Yang ada gastrik tak digalakkan makan makanan bergoreng contohnya sebab dia dapat ulu hati, dia dapat pedih perut, ulu hati Apa lagi yang kurang dicadangkan di sini, kopi contohnya. Kopi atau teh. Bukan tak boleh langsung lah, ada orang memang kalau tak minum tu pening pula kan. Minumlah, naik kurangkan. Sebab apa? Sebab dia ada kafein tu, dia boleh dia boleh kita panggil diuretics. Maksudnya bila minum tu kan kita banyak kencing pula. Jadi bila kita kencing tu kita buang air, jadi takut kita galakkan itulah ya, dehydration tu. Jadi kena kurangkan, banyakkan air kosong air kosong. Berapa banyak air kita nak kena minum ni sehari ni? Berapa banyak air sehari agaknya? Kalau biasa 8 gelas lah doktor kan? Ikut badan, berat badan. Oi, pandai ni. So, jadi kita 8 gelas, maksudnya dalam 3 liter sehari. Tu kebiasaan yang kita perlulah sehari. Betul tu, pandai. Okey doktor, yang itu mengenai pemakanan dan juga peminuman. Okey, tapi macam mana pula kalau kita bersenam tu, time dia? Adakah jangka masa kita bersenam ketika time puasa tu sama panjang ataupun kita kena kurangkan? Ni soalan yang bagus ya, soalan bagus. Sebab orang ramai nak tahu pasal ni kan. Okey, dia macam ni, dia tak ada hard and fast rule lah. Maksudnya dia tak sama, kita tak boleh generalize semua orang sama. Ada orang dia memang bersukan. Ada orang tak pernah bersukan, nak bersukan pula, nak beriadah pula. Jadi kita kena tengok diri kita macam mana ya. Jadi orang yang tak pernah bersukan langsung atau beriadah langsung pada bulan puasa ni, maksudnya jangan buat tiba-tiba something yang abrupt, yang tiba-tiba paksa diri contohnya ya. You kena take it slowly, jangan paksa diri. Orang yang biasa beriadah pun dicadangkan di sini pada peringkat awal berpuasa tu sendiri. Kita sekarang hari ke-6 kan. Maksudnya mungkin kita jangan terus full force. Maksudnya mungkin start slow, maybe half the time masa kita tu, dan bila masuk pertengahan tu baru kita ikut normal balik. Maksudnya kita dah kena biasakan diri dengan adjustment tu dulu. Supaya badan kita pun jangan terkejut. Ya, daripada kita yang biasa tu. Dan tak digalakkan, maksudnya kenalkan benda yang baru pada bulan puasa ni. Maksudnya paksa diri buat perkara yang baru, yang lebih daripada yang kita biasa buat. Okey. Macam tu. Baik doktor, kalau ada sebarang info yang boleh mereka dapat ataupun nak baca artikel-artikel doktor sendiri, mungkin ada media sosial yang boleh kita capai? Saya terima kasih. Saya nak galakkan di sini. Saya nak ni ada tertera di kaca TV ni, Medical Mythbusters Malaysia. Kita punya web page. Di sini ada ramai kita punya profesional perubatan, ada dietitian, ada farmasis, ada macam-macam pakar perubatan, pakar sakit puan. Jadi boleh ke sini untuk bertanya soalan dan insya-Allah kita cuba jawab secepat mungkin. Secara peribadi saya sendiri pakar ortopedik. Saya ada Twitter saya, Dr. Mahyudin Muhammad.
Kalau ada persoalan pun boleh tanya di sana. Secara saya tak jawab, bukan personal consultation tu tak betul, secara etikanya tak betul, tapi boleh tanya dan kita cuba guidekan. Kita bagi guide lah bagi apa yang patut dilakukan seterusnya. Baiklah, Macam tu. terima kasih doktor. Sama-sama. Okey, itulah dia. Harap apa yang kami kongsikan pagi ini dapat membantulah penonton-penonton kita yang ada di rumah. Betul ya. Dan doktor pun dikabarkan sedang bekerja di Hospital Kemamam. Selamat bekerja doktor.